Jah tinggal di Perak, satu kawasan perkampungan, dan di kawasan kampung itu konon ceritanya banyak perkampungan bunian. Termasuk jugalah arwah Datuk Mak Jah. Dia selalu pergi ke alam bunian, di mana dia selalu dijemput kenduri kahwin, anak-anak mereka berkatan. Dia selalu menjemput arwah Datuk Mak Jah. Dan Datuk Mak Jah bercerita kepada Mak Jah bagaimana di alam sana. Dia kata seperti biasa, kenduri kahwin macam orang kahwin biasa. Ada satu ketika dulu di masa Mak Jah masih berlakon dalam sitcom Pimai-Pimai tang tu, Mak Jah dengan grup Mak Jah, grup Pimai, kami ada show di Kelantan. Kerana kadang-kadang pada masa itu kami sering kali dapat buat show ke sana kemari. Dan apabila kami membuat show di Kelantan, so saya pun pergilah bersama dengan grup Pimai. So ketua dia arwah Pak Uda, iaitu Zami Ismail. So apabila kami dah habis show, arwah Pak Uda, saya panggil dia Pak Uda ya, mengajak kami untuk pergi ke suatu tempat. Kami sebenarnya bukanlah nak ikut dia, tapi kami nak pergi ke Rantau Panjang, nak pergi membeli belah. Tapi Pak Uda kata, arwah kata, marilah kita pergi sebentar di rumah kawan dia, ada benda yang dia nak ambil di situ. So kami pun, sebab kami naik satu van, jadi oleh kerana dia beria-ria sangat nak pergi mengambil barang di rumah kawan dia, kami pun terpaksalah ikut dia. Jadi Mak Jah apabila turun dari van sampai ke rumah tu, tuan rumah pun jemput kami masuk ke dalam rumah. Kami pun masuk. Apabila saya masuk ke dalam rumah tu, saya agak terkejut kerana saya lihat di keliling rumah, di dalam rumah tu banyak warna kuning. Saya macam tak apalah, saya pun duduk. Datanglah suami isteri tu buat kami air, jamu air. Saya pun minum. Tiba-tiba saya tercium bau wangi yang sangat wangi. Saya tak tahulah rakan-rakan saya yang lain ada tercium atau tidak. Kemudian tuan rumah itu, isterinya berkata kepada arwah Pak Uda, dia kata, tunggu sekejap ya, saya nak pergi ambil barang. Mak Jah pun ingin tahulah apa benda yang dia nak ambil. Sekali dia pun masuk ke dalam bilik dia, Mak Jah pun macam yang nak tahu sangat apa benda yang dia nak ambil dekat dalam bilik tu. Bilik dia sangat simple. Dia cuma dia tak ada pintu, dia ada curtain sahaja. Dia selak curtain tu. Mak Jah sangat terkejut tahu apa yang ada dekat dalam bilik tu. Dia macam hutan penuh dengan pokok-pokok. Bayangkanlah apabila dia selak curtain tu, bukan bilik tetapi dalam hutan. Saya macam, apa benda ni? Tak apalah, perempuan tu pun tutup balik curtain tu. Saya dan rakan-rakan saya di luar, kami diam sajalah. Sebab agak ganjil, satu suasana yang agak ganjil. Kemudian suaminya memanggil saya. Dia panggil saya dalam bahasa Kelantan. Dia kata, "Mek, masuklah dalam." Dia kata, "Orang tu nak jumpa denganmu." Mak Jah macam terkejut. Mak Jah cakap dengan arwah Pak Uda, tak naklah masuk sebab saya takut. Pak Uda kata, tak apalah, dia tak nak masuk. Kemudian tak lama lepas tu, bau tu semakin kuat yang saya cium lah. Tapi saya tak tahulah rakan-rakan lain boleh terbau yang sama. Kemudian perempuan tu keluar dengan satu dulang yang agak besar. Saya terkejut, penuh dengan batu-batu yang berharga. Tak tahulah apa batu. Saya orang yang tak pandai sangat, tapi ada batu nilam, ada batu merah, batu macam-macam batu dekat situ. Batu yang orang buat cincin. Kemudian isteri dia memandang kepada saya. Dia kata, "Mek, mu ambil lah satu batu ni." Saya tak nak, sebab saya takut. Saya kata, "Tak apalah, tak apa, saya tak nak." Tapi memandangkan tuan rumah itu paksa saya untuk ambil,
Saya pun untuk tidak mengecewakan hati dia, saya pun ambil satu batu. Saya pun tak tahu apa nama batu tu. Kemudian dia kata ambil lagi satu, sebab itu yang jantan, kena ambil yang betina. Saya kata batu pun ada betina jantan ke? Saya pun ambil. Kemudian dia kata baca Al-Fatihah, sedekahkan kepada orang yang memberi. Saya macam okeylah, saya pun ambil. Dia pun bubuh dalam kain tu warna kuning. Saya pun peganglah batu tu. Kemudian saya cakap dengan rakan-rakan saya, boleh ke macam mana ni? Dia kata ambil je lah, nanti takut orang tu kecil hati kan. Saya pun ambil. Kemudian kami pun baliklah. Dah habis cerita di situ. Saya tak puas hati sebab saya ingin tahu apa ni kan. Saya bertanya dengan arwah Pak Uda. Saya kata, Pak Uda, apa benda ni? Pak Uda bagi tahu saya, dia kata dia panggil saya Khatijah. Tijah, kamu jangan risau, dia kata kat saya, kerana dia kata perempuan ni dulu dia mengandung, kemudian apabila dia melahirkan, anak dia telah diambil ke alam bunian. Itu menurut ceritanya. Dan dia kata kamu jangan takut. Dia kata setiap tahun orang bunian di alam sana, mereka mengeluarkan zakat dengan memberikan batu-batu ni kepada manusia seperti kita. Oh, macam itulah kisahnya. Saya pun tak tahu. Okey, dia kata tetapi yang menjadi muskilnya, dia bukan bagi kepada semua orang. Ada orang-orang yang dia rasa nak bagi agaknya, dan batu tu masih ada dengan saya. Dan saya sampai sekarang saya tak pernah jumpa lagi, dan saya pun tak ingat di mana tempat itu. Dan batu tu telah bertukar warna. Dari dulu dah agak lama juga saya simpan. Daripada warna coklat sudah menjadi warna kuning. Saya sampai sekarang benda tu menjadi misteri dalam hidup saya.